Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita sama balik kitab kita ni 99 usul dirayah. Usul kritikan matan hadis. Satu panduan mudah untuk mengesah hadis dhaif dan maudhu' palsu. Jilid 1 oleh Maulana Muhammad Asrul bin Muhammad Yusuf. Kita dalam usul yang ke-6, iaitu perbincangan tentang riwayat, hadis atau riwayat yang ada unsur tahrif maknawi atau pemesongan makna Al-Quran. Jadi hadis itu kira palsu lah. Contoh pertama kita baca dah, Lailatul Mubarakatun di tahrif, dipesongkan makna kepada malam nisfu Sya'ban, yang sebenarnya malam Lailatul Qadar. Itu yang pertama. Yang kedua, contoh kedua, hadis kisah, iaitu hadis limuk tu, yang telah memensongkan makna Ahlul Bait daripada makna isteri-isteri Rasulullah SAW kepada makna Fatimah Ali, Hasan dan Husain. Itu takrif, itu pesong makna dah. Jadi kita habis dah bicara tu, kita nak masuk pula contoh yang ketiga. Berkenaan dengan firman Allah SWT dalam surah Sad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa habna li Dawud Sulaiman ni'mal 'abdu innahu awwab idh 'urida 'alaihi bil 'ashyi as-safinatul jiyad. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى طورت بالحجاب ردوها علي فاتفق مسحا بالسوق والأعناق. Jadi maksudnya, dan kami telah kurniakan kepada Nabi Daud seorang anak bernama Sulaiman. Sulaiman ni anak Nabi Daud lah. Nabi Sulaiman anak Nabi Daud. Dia Sulaiman adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Ayat 30. Ingatkanlah peristiwa ketika dipertunjukkan kepadanya pada satu petang, satu kumpulan kuda yang terpuji keadaannya semasa berdiri, lagi yang tangkas semasa berlari. Ayat ke-31 dia. Maka dia, yakni Sulaiman berkata, sungguhnya aku amat menyukai barang yang baik, yakni kuda-kuda ini, semata-mata kerana ingat akan Tuhanku. Sehingga ia, yakni kuda-kuda itu hilang dari pandangannya. Ayat ke-32. Kemudian Nabi Sulaiman AS berkata kepada orang-orangnya, bawa balik kuda-kuda itu kepadaku, maka dia pun tampil menyapu betis-betis dan tengkuk-tengkuknya. Ayat ke-33 dah. Surah Sad ayat 30 hingga 33 dah. Itu setakat tu lah. Ayat Qurannya. Okey. Sebahagian daripada tafsir yang dikemukakan di sekitar firman Allah di atas juga ada yang membawa kepada pemesongan makna sebenar Al-Quran. Tahrif maknawi dia. Pesong makna sebenar Al-Quran. Antara punca dan sebab tafsiran yang menyeleweng seperti itu berleluasa ialah kerana adanya riwayat-riwayat, hadis-hadis riwayat tertentu lah yang dijadikan sebagai rujukan, riwayat tertentu yang dirujuk oleh para ulama, para tok-tok guru tafsir, sehingga dia pesongkan makna yang mudah dan ringkas dari Quran itu kepada makna yang jauh lah, tak logik pun lah. Jadi bawah ini dikemukakan dua riwayat berikut. Ada dua riwayat perbincangan kita ni, ada dua riwayat. Pertama, an Ibn Abbas qala li Aliyun ma balaghaka fi qawli Allah Ta'ala hikayatan an Sulaiman alaihi salatu wassalam rudduha alayya. Faqultu qala li Ka'bun kadat 14 farasan aradaha faghabat asy-syamsu qabla an yusalli al-'asra فأمر بردها فضرب سوقها وعناقها بالسيف فقتلها فسلبه الله ملكه 14 يوما لأنه ظلم الخيل بقتلها فقال علي كذب كعب وإنما أراد سليمان جهاد عدوه فتشاغل لعرض الخيل حتى غابت الشمس
Faqala lil malaikatil muwakkalin faqala lil malaikatil muwakkalin bisyamsi biiznillah lahum rudduha alayya faradduha alayhi hatta shalla al-'asra fi waqtiha. Fa anna anbiya Allah la yazlimuna wa la ya'muruna bizulm. Okey, bermaksud diriwayatkan daripada Ibn Abbas katanya, pernah Ali bertanya aku. Bertanya Ibn Abbas lah. Apakah pengetahuan yang sampai kepadamu berhubung dengan firman Allah yang bercerita tentang Sulaiman AS ini? Kembalikannya lah kepadaku lah. Baik Quran tadi lah. Aku menjawab, Ibn Abbas jawab, Ka'ab bercerita kepadaku, ada 14 ekor kuda yang ditunjukkan kepada Sulaiman. Dalam keasyikan melihat kuda-kuda itu, matahari terbenam sebelum Sulaiman sempat bersemayam asar. Maka baginda merintahkan agar kuda-kuda itu dikembalikan. Setelah dikembalikan, teruslah Sulaiman memenggal betis-betis dan tekuk-tekuknya dengan pedang. Dan matilah semua kuda-kuda itu. Akibat telah menzalimi kuda-kuda itu dengan membunuh, Allah telah merampas kerajaan baginda selama 14 hari. Mendengar cerita Ka'ab yang dikemukakan oleh Ibn Abbas itu, Ali lantas berkata Ka'ab telah berdusta. Ka'ab ni berdusta terus bunyi. Cerita sebenarnya ialah Sulaiman hendak berjihad melawan musuhnya. Kerana itu baginda sibuk memeriksa kuda sehingga terbenam matahari. Kerananya baginda berkata kepada para malaikat yang ditugaskan mengurus matahari dengan izin Allah, kembalikannya kepadaku. Para malaikat pun mengembalikan matahari ke tempat waktu asar supaya Sulaiman dapat bersemayam asar pada waktunya. Sesungguhnya para Nabi SAW itu tidaklah berlaku zalim. Tidak juga mereka menyuruh orang lain berlaku zalim. Jadi ia kritik riwayat Ka'ab ni yang kata Nabi Sulaiman ni bunuh kuda-kuda dia. 14 ekor kuda lah. Kerana dia lalai, cuai, dia bunuh kuda dia. Salah kuda dia. Lepas tu gitulah riwayat ni. Okey, tu riwayat pertama. Riwayat kedua. Wa an Ali radhiyallahu anhu istaghala Sulaiman alaihi salam li'ardil afras. للجهاد حتى تورت بالحجاب أي غربت الشمس فقال بأمر الله للملائكة الموكلين بالشمس ردوها يعني الشمس فردوها إلى موضع وقت العصر حتى صلى العصر في وقتها وذلك من معجزات سليمان عليه السلام. Bermaksud diriwayatkan daripada Ali radhiyallahu anhu, kata beliau, pernah Sulaiman alaihi salam sibuk dengan pertunjukan kuda-kuda untuk berjihad sehingga matahari terselindung di balik hijab. Maksudnya ialah sehingga matahari terbenam, maghrib ada. Maka berkatalah Sulaiman dengan perintah Allah kepada para malaikat yang ditugaskan menguruskan matahari. Kembalikannya semula dah. Maksud baginda dengan katanya ialah matahari. Jangan tergelai lagi dah. Timur balik kata. Para malaikat pun mengembalikan matahari ke tempat waktu asar supaya Sulaiman dapat bersemayam asar pada waktunya. Apa yang berlaku itu merupakan sebahagian daripada mukjizat Nabi Sulaiman AS. Kira rujukan ya. Asal satu dikemukakan oleh As-Sa'labi dalam Kashful wal Bayan. Tafsirul Quran jilid 8 muka surat 200. Menurut Hafiz Ibn Hajar, Al-Baghawi juga turut mengemukakan asar ini dalam tafsirnya. Tafsir Baghawi dah. Lihat Hafiz Ibn Hajar dalam Fathul Barinya jilid 6 muka surat 221. Menurut Ibn Araq, At-Tahawi dan At-Tabarani juga turut meriwayatkan asar Ibn Abbas ini. Okey, itu asar pertama. Kita bincang mula dah. Okey, asar kedua dikemukakan oleh Ismail Haqqi bin Mustafa Al-Istanbuli Al-Hanafi Al-Khalwati, meninggal 1127 Hijrah. Di dalam tafsirnya Ruhul Bayan jilid 8 muka surat 30. Ruhul Bayan juga tafsir dia ni. Jasanya Al-Alusi dah, tapi ni orang lain dah. Okey, komentar dah. Komentar pertama. Mana banyak juga. Sikit. Okay, daripada 4 ayat di dalam surah Sad yang dikemukakan di atas,
Bahagian akan difokuskan ialah ayat yang ke-32 dan ayat yang ke-33 saja. Kerana di situlah telah berlaku penyelewengan dan pemesangan makna dalam kebanyakan kitab-kitab tafsir Al-Quran. Penyelewengan dan pemesangan maknanya pula berpunca daripada dua asar yang dikemukakan di atas atau asar-asar lain yang semakna dengannya. Bukan ini saja, ada hal lain tetapi maknanya sama saja dah. Yang kedua, terlebih dahulu dikemukakan di bawah ini beberapa tafsir terjemahan Melayu Indonesia yang sedikit sebanyak telah terpengaruh dengan dua asal tersebut. Iaitu ambil bahasa asal dia, yang ambil hak tafsir dia dah. Bahagian yang bergaris di bawahnya adalah yang berkenaan. Pertama, ayat yang ke-32 dan 33 ditafsirkan dengan berapa tafsiran seperti berikut. Tafsir ayat ke-32 dan 33 dah. Ini maka ia berkata, sungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik kuda sehingga aku lalai mengasihi Tuhanku dah. Dah. Hak bahasa Arabnya. Faqala inni ahbabtu hubbal khairi an dzikri rabbi. Tu dah. Hatta taurat bil hijab tu cerita dia. Sampai kuda itu hilang dari pandangan dah. Diterjemah sehingga aku lalai mengasihi Tuhanku. Ahbabtu hubbal khaira an dzikri rabbi. Itulah terjemah gitu dah. Hak mana asli hak terjemah awal-awal ni. Aku amat menyukai barang yang baik kuda-kuda ini semata-mata kerana ingat akan Tuhanku dah. Semata-mata kerana ingat akan Tuhanku. Ni lalai mengasihi Tuhanku lah, jadi lain dah. Lepas tu terjemah ayat ke-33 pula. Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku lalu ia potong kaki dan leher kuda itu. Lalu potong kaki dan leher kuda itu. Ayat ke-33. Bahasa Arabnya, Rawduha aliyah fatafiqa masham bisuqi wal a'naq. Fatafiqa masham bisuq wal a'naq tu dah. Setuh. Masah ni setuh dah. Hak amalnya asli terjemah asalnya. Bawa balik kuda-kuda itu kepadaku, maka ia pun tampil menyapu betis-betis dan tekuk-tekuknya. Masham ni tapu je benar maksud asal. Tapi kerana terjemah hak kitab tafsir tertentu ni terpengaruh dengan riwayat tadi, dia terjemah lalu ia potong kaki dan leher kuda itu tu. Bukan masham dengan makna asal sentuh sapu tidak dah. Kita rujuk mana Al-Quran dan terjemahannya di Departemen Agama Republik Indonesia. Itu terjemah gitu dah. AKB, kitab tafsir lain pula dah. Kerana lekanya dengan pertunjukan itu, maka Nabi Sulaiman AS berkata, sungguhnya aku telah mengutamakan kesukaanku kepada kuda, pembawa kebaikan lebih daripada mengati ibadatku kepada Tuhanku. Terjemah gitu dah. Sehingga matahari melindungi dirinya dengan tirai malam. Ayat ke-32 dah. Ayat ke-33, kemudian Nabi Sulaiman berkata kepada orang-orangnya, berbalik kuda itu kepadaku, maka ia pun mulai menyapu akan betis dan leher kuda itu seekor demi seekor. Ayat 33. Tafsir pimpinan Rahman kepada pengertian Al-Quran. Tapi ayat ni bagus sikit dah. Jadi aku suka ayat, tapi dia ada negatif di atas lah ayat ke-32 dah. Suka pada kuda lebih daripada ingat Tuhan dah. Gitulah. Tapi tak terjemah lah potong kaki dan tangan dah seperti terjemahan di Departemen Agama Republik Indonesia dah. Pimpinan Rahman ni lebih baik sini. Yang ketiga dah. Dia berkata, sungguhnya aku menyintai barang yang baik kerana mengasihi Tuhanku. Sampai matahari tertutup di tabir malam. Dah. Ini lebih kurang mana asli. Kasih ia tidak lagi mana dah. Maksudnya bukan kerana lupa Tuhan. Dia ingat kuda ni kerana ingat Tuhan dah. Dah. Katanya, bawalah kembali kepadaku lalu digosoknya dengan tangannya pada kaki dan kuduknya. Nah. Ayat ke-33. Tafsir Quran susunan Haji Zainuddin Hamidi dan Fakhruddin HS. Nah. Ni molek lagi pada tadi dua-dua. Yang keempat dah. Maka yang berkata, sungguhnya aku cinta sifat gemar kepada kebaikan yang tersebab dari mengasihi Tuhanku hingga ia terlindung di belakang tirai. Yang terjemah gitu dah. Ni pun positif. Cinta kepada kebaikan sebab ingat Tuhan. Ingat Tuhan lah cinta kebaikan. Ingat Tuhan lah cara ke kuda ni untuk jihad lah. Lepas tu
Ia berkata, kembalikanlah kuda-kuda itu kepadaku, lalu mulailah ia usap kakinya dan tengkuk-tengkuknya. Dah. Ayat ketiga dah. Surah Al-Furqan, tafsir Quran, ayat Hasan. Okay. I pula dah. Kelima. Maka dia pun berkata, sungguhnya aku menyukai senang pada yang baik kerana ingat kepada Tuhanku. Suka benda baik ni. Sebab apa? Kerana ingat Tuhan. Suka kuda untuk jihad pergi apa ni, kerana ingat Tuhan. Sehingga terlindunglah kuda-kuda itu dengan dinding ni. Terjemuh gitu lah. Lain lah. Berkecau ke waktu maghrib. Terlindung kuda dengan dinding. Gitulah. Siapa aku tak nampak gitulah. Tawarud bil hijab. Ayat ketiga pula, kembalikanlah dia kepadaku, maka tampillah dia mengusap-ngusap kaki dan leher-lehernya. Nah. Tafsir Al-Zahar Hamka. Dr. Hamka dia terjemah gitu. Positif. Nah. Molek belaka dah. Tak ada lah unsur-unsur maya tinggal maya asar ke. Tak ada lah unsur-unsur maghrib. Atau tidak ada unsur-unsur sembelih apa. Potong kaki dan tekuk dah. Bunuh. Nah, tak ada. Okey, tu poin pertama, terjemahan berapa kitab tafsir terjemahan ataupun kitab terjemahan atau tafsir. Okey, yang kedua ada punca pemisangan makna ayat tersebut terletak pada berapa poin berikut. A. Perkataan dalam ayat yang ke-32 dipakai sebagai an litarki atau lil mujawaz, al mujawazah. An litarki atau lil mujawazah. Yang memberi erti makna kelekaan dan kelayan melihat kuda-kuda yang baik itu. Telah menyebabkan Nabi Sulaiman AS tertinggal atau terlepas atau terleka daripada mengerjakan suatu ibadat untuk mengasihi Tuhan. Hatta Taurat bil hijab tu bukan hilang daripada pandangan terjemahan dia. Ia terjemah bukan hilang daripada pandangan, hilang hingga maghrib lah. Tenggelam matahari dia. Sebab apa? Kerana terpengaruh dengan riwayat tu lah. Terjemahan hasil pemakaian dengan makna itu dapat lihat pada contoh terjemahan A yang dikemukakan di atas. Tadi an tu ni bukan terleka mengerjakan ibadat tu, an litarki aw lil mujawazah, sehingga aku lalai mengasihi Tuhanku dah. Jadi dia bukan an ni kerana ingat, tapi an ni cuai dah. Kerana tak ingat benda dah. Dipanggil an litarki aw lil mujawazah. Sebab tu ia terjemah gitu dah. B. Perkataan dalam ayat yang ke-32 dipakai dengan makna ala. Terlebih atau mengatasi. Dan perkataan ahbab tu pula dipakai dengan makna asartu. Aku telah mengutamakan. Terjemahan hasil pemakaian an dengan makna ala dan ahbab tu dengan makna asartu, aku telah mengutamakan, dapat dilihat pada contoh terjemahan B yang dikemukakan di atas. Jadi B itu, aku telah mengutamakan kesukaanku kepada kuda pembawa kebaikan lebih daripada ingat Tuhan. Lebih daripada ingat Tuhan juga tak? Lebih utama ke kuda daripada Tuhan lah gitu je. B itu, okey. Terjemahan ini menggambarkan Nabi Sulaiman AS seolah-olahnya dengan sengaja dan sedar mengutamakan kesukaan melihat kuda yang dipamerkan kepadanya daripada mengasihi Tuhan. Lebih kurang atas A lah. Tapi gitu maksudnya. Maksudnya lebih ingat ke kuda daripada Tuhan. Ia bukan berlaku kerana kelalaian dan kealpaan. Bukan lalai. Bukan alpa dah. Sengaja dah. Untuk memberi makna kelalaian dan kealpaan sememangnya telah berlaku, terpaksalah ditakdirkan begini. Nak suruh nampak lalai lah. Kerana lekanya dengan pertunjukan itulah. Dalam kurungan sebelum memulakan terjemahan ayat ke-32 lah. Dah. Yang buh kerana lekanya dengan pertunjukan itu ibu berdepan lah. Terjemahan B. Okay, C. Kedua-dua tafsiran A dan tafsiran B nampaknya tidak sesuai dengan kedudukan Nabi Sulaiman AS. Yang dipuji oleh Allah dalam ayat yang ke-30 sebelumnya. Ni tengok siap dan sibak jugalah. Ayat 30 puji Nabi Sulaiman, tiba-tiba lalai pula sebut dia, pelik lah. Macam tadi dah. Cerita pasal Ahlul Bait ni, pasal isteri Nabi, tiba-tiba tengah-tengah tu nak kait dengan anak cucu Nabi, jauh pula dah. Gini juga dah. Baginda disebut sebagai sebaik-baik hamba dan seorang yang sangat taat kepada Tuhan. Pada ayat 30 sebelum dia tu lah.
Soalnya begitukah sifat sebaik-baik hamba dan seorang yang sangat taat kepada Tuhannya? Lalai dah, kes kuda dah. Begitu ke tak? Jadi kita nak mikirlah. Ya. D. Berbeza dengan tafsiran C, D dan E. Kerana pentafsir-pentafsirnya tidak memakai perkataan dengan makna litarki atau lil mujawazah. Seperti yang dipakai oleh pentafsir A atau dengan makna ala. Seperti yang dipakai oleh pentafsir B. Mereka sebaliknya telah memakai perkataan an dengan makna kerana, litta'lin, an litta'lin. Atau sebab, sababiyah. Sebab, an sababiyah. Jadi bukan, jadi, aku mencintai barang yang baik kerana ingat Tuhanku. Gitu dia. Ataupun, aku cinta sifat gemar kepada kebaikan yang tersebab dari mengatakan Tuhanku dia. Suka benda baik kerana ingat Tuhan. Sebabnya. Maksudnya ialah Nabi Sulaiman AS suka sangat menyaksikan kuda-kuda yang berlari itu. Kerana atau dengan sebab baginda ingat kepada Tuhan lah. Bukan baginda telah terlupa kepada Tuhan. Kerana terlalu asyik melihat kuda-kuda itu. Bukan kerana lalai. Tapi kerana ingat Tuhan. Icau ke kuda dah. Tuhanlah yang suka kalau baginda memiliki kuda-kuda yang baik dan tangkas seperti itu untuk berjihad jalannya. Jadi Tuhan suka. Nabi Sulaiman ni cari kuda untuk bersedia jihad. Pergi dah. E. Mungkin ada tertanya-tanya bahawa adakah perkataan an dipakai dengan makna kerana litta'lil atau sebab sababiyah dalam bahasa Arab Fusha? Boleh guna ke tak? Khususnya dalam Al-Quran sendiri di tempat-tempat lain ada guna ke an litta'lil? Biasanya an ni ditarki kan tak molek dah. Tapi yang ni ada kegunaan litta'lil dia sebab lagi molek dah. Jawapannya ialah ada dah Quran apa ada dah. Sebagai contoh dalam firman Allah Taala berikut wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa 'an maw'idatin wa'adaha iyyah falamma tabayyana lahu annahu 'aduwwun lillahi tabarra'a minhu inna Ibrahim la'awwahun halim. Bermaksud dan permintaan ampun dari Ibrahim kepada Allah untuk bapanya tidak lain hanyalah kerana satu janji. Illa an maw'idatin. Kerana satu janji dia, kerana dia telah janjikan kepadanya. Jadi Nabi Ibrahim doa kepada ayah dia tu yang masih sembah berhala kerana janji je. Setelah ternyata kepadanya bahawa bapaknya itu adalah musuh Allah, maka dia Ibrahim berlepas diri daripadanya. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun. Surah At-Taubah ayat ke-114. Di sini tentu sekali tidak ada jalan untuk memakai perkataan dengan makna litarki atau lil mujawazah. Meninggalkan atau melepasi. Tapi makna dia kerana dah. Okey, poin ketiga. Pada bahagian kedua yang bergaris dalam contoh terjemahan B terdapat terjemahan sebegini. Sehingga matahari melindungi dirinya dengan tirai malam. Ia merupakan terjemahan firman Allah hatta tawarat bil hijab. Hatta tawarat bil hijab sehingga hilang oleh dinding lah. Kira-kira benar tak? Tapi biasa ramai juga terjemah tirai malam dah. Menurut terjemahan ini, fa'il yang dianggap tersembunyi mustatirun dalam perkataan tawarat ialah asyamsu. Yang terhijab tu matahari. Tambah-tambah. Syamsu ni dianggap muannas perempuan. Demikian juga terdapat dalam terjemahan C. Sampai matahari tertutup di tabir malam. Padahal langsung tidak disebut sebelum itu perkataan asyamsu. Matahari tak sebut dalam ayat Quran hatta tawarat bil hijab. Tak ada. Cuma mereka bubuh tawarat tu disebabkan asyamsu dah. Padahal langsung tidak tersebut sebelum itu perkataan asyamsu. Sehingga boleh dikatakan dhamir ganti nama hiya yang tersembunyi mustatirun dalam perkataan tawarat itu kembali kepadanya kepada matahari. Sebab dia pun makna ni kira matahari lah. Setengah ulama pahagi tu dah. Okey, terjemahan A, D dan E pula mengembalikan dhamir hiya itu kepada as-safinatul jiyad. Yang tersebut di hujung ayat ke-31. Sebelumnya as-safinatul jiyad bukannya syamsu. Itulah marji' dhamir hiya yang sepatutnya. Jadi sebenarnya bukan syamsu. Hak sepatutnya hiya tu tawarat tu sebut ia kembali pada as-safinatul jiyad.
yang bukannya ayat ke-31. Tangkas masa berlari dah. Tawarruk bil hijab. Ia kembali pada Safinatul Jihad. Tangkas berlari bukannya kembali pada Asyamsu dah. Sepatutnya lah dah. Okey, habis itu. Okey, walaupun ahli-ahli tafsir yang menerima Asyamsu matahari sebagai marji', tempat rujuk, tempat kembali domir hiya yang ditakdirkan berhujah bahawa tidak semestinya marji' kata nama yang menjadi tempat kembali domir bagi suatu domir tersebut sebelumnya. Ia mungkin merupakan suatu mafhum yang difahami, yang disokong oleh qarinah-qarinah, petunjuk-petunjuk yang berupa lafaz tertentu dalam satu ayat, atau mungkin juga di sana hanya terdapat mafhum aqli. Semata-mata yang dikira sudah mencukupi. Namun tindakan mereka itu tidak lebih daripada ta'wilan dan andaian yang belum pasti benarnya berlaku. Jadi nak kembali pada Syams itu takdir lah. Marji' nak kembali itu hanyalah andaian lah. Takdir seperti itu boleh membawa kepada dhamir ha pada firman Allah, rudduha alayya. Dalam ayat berikutnya dikembalikan juga kepada Asyamsu. Ada. Ha tu ulama tafsir setengah ni berbuah Asyamsu juga. Ha tu. Mujurlah tidak ada suatu pun tafsir terjemahan Al-Quran dalam bahasa Melayu Indonesia yang dikemukakan contoh-contohnya tadi mengembalikan dhamir ha kepada Asyamsu. Dan itu berarti penafsir-penafsir kita tidak terjebak di situ. Jadi ada ni terjemah ha bukan Melayu lah. Ha tu kembali pada matahari, kembalikanlah matahari pada saya dah. Tapi kalau tengok hal lain tu tidaklah, terjemah Melayu tidak, kembalikan kuda je. Tapi bukankah terdapat sekian banyak tafsir dalam bahasa Arab khususnya yang mengembalikan dhamir ha kepada Syamsu, matahari juga dah. Maksud matahari itu kembali supaya dia semaya asal dah. Dan itu berarti Nabi Sulaiman AS memerintahkan atau menyuruh orang-orang tertentu seperti malaikat berdasarkan asal Ibn Abbas di atas supaya mengembalikan matahari untuknya. Dia berarti itu ataupun dia balik matahari supaya sempat semaya asal. Soalnya untuk apakah baginda menyuruh mereka mengembalikan matahari kepadanya? Untuk apa? Asar Ibn Abbas yang dikemukakan di atas memberi jawapannya. Sebab ia terpengaruh dengan asal cerita tadi lah. Riwayat kita baca dua riwayat tadi lah. Di situlah ramai ahli tafsir terjebak, terperangkap, terjatuh. Sehingga mereka menjadi mangsa yang berani memesongkan makna Al-Quran sama ada secara mereka sedar ataupun tidak sedar. Jadi kerana terpengaruh dengan riwayat berikut, walaupun jauh makna dia pun ha tu jauh, tak ada cerita matahari, tiba-tiba kembali kepada disebut matahari sebabnya kerana terpengaruh dengan riwayat tersebut. Yang kelima, semua contoh tafsir yang dikemukakan di atas mentafsirkan ayat ketiga-tiga surah Sad dengan menyebutkan setelah kuda-kuda berkenaan dikembalikan kepada Nabi Sulaiman AS. Beliau terus mengusap kaki-kakinya, kaki-kaki kuda dan tekuk-tekuknya sebagai tanda puas hati beliau dengan kuda-kuda tersebut. Dan itulah yang biasanya dilakukan oleh pengembala dan pelatih-pelatih kuda untuk berjinak-jinak dan bermesra dengan kuda-kuda yang disayanginya. Itu biasanya nak usap kaki, tekuk kuda, gecah kuda, cara gitulah. Berbeza dengan tafsiran A, hak peliknya hak kita kata tafsir Republik Indonesia ni. Yang terus menterjemahkan ayat ini begini. Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku lalu dia potong kaki dan leher kuda itu. Ini berat benar. Pakar percaya dengan riwayat tersebut. Pakar kat tekuk dan bunuh lalu dah. Tafsir ayat ini juga mengandungi unsur-unsur pengaruh riwayat Israiliyat yang sama sekali tidak sesuai dengan kedudukan Nabi Sulaiman sebagai seorang Nabi yang disebut Allah dalam ayat sebelumnya. Tak sesuai. Ayat sebelumnya sebagai sebaik-baik hamba. Sebaik hamba ni panggil bazir, bunuh. Nak jihad perdagangan, senjata, kuda tu 14 ekor, bunuh mereka ni. Tak sesuai. Tapi terpengaruh dengan riwayat tu, pakar terjemah gitu nanti lah. Apa artinya memotong kaki dan leher kuda yang sememangnya disediakan untuk berjihad jalan Allah? Pada apa ni? Mengikut setengah riwayat Israiliyat, jumlah kuda-kuda dipertunjukkan kepada Nabi Sulaiman AS adalah 900 ekor kuda. Ada riwayat lain kata bukan 14 ni, 900 ekor kuda. Mengikut setengah riwayat yang lain pula, yang lebih daripada itu lagi dia.
Ibnu Katsir malah menyebutkan sampai 10,000 ekor kuda. Bukan 900 ke apa, 10,000 ekor kuda. Nak cakap lah penuh. Habis tak? 10,000 ekor kuda nak jihad perniagaan. Kuda-kuda terlatih dalam jumlah yang sebegitu banyak, wajarkah dikorbankan oleh Nabi Sulaiman AS atas kecuaian diri sendiri? Semata-mata untuk melepaskan geram dan kemarahan terhadapnya. Apa salahnya binatang-binatang yang tidak berdosa itu? Kerana kealpaan dan kelalaian sendiri sehingga suatu kewajipan berupa ibadat kepada Tuhan tidak sempat dikerjakan pada waktunya. Nabi Sulaiman AS telah bertindak menyeksa kuda-kuda tersebut dengan memangkas kaki-kaki dan memenggal leher-leher mereka. Leher-lehernya tak pernah sabar. Bila pula agaknya akan terkumpul kuda-kuda yang baik dan tangkas begitu dalam jumlah yang banyak seperti tersebut dalam riwayat-riwayat Israeliat itu nak. Dia bunuh tu macam mana pula lah. Padahal bukankah ia sangat-sangat diperlukan oleh Nabi Sulaiman AS untuk berjihad jalan Allah? Tafsiran seperti ini juga boleh memesongkan makna Al-Quran yang sebenarnya. Tetapi mana sekali kerana sekian banyak kitab-kitab tafsir menyebutkan tafsiran itu sebagai tafsiran Ibn Abbas, Hasan Al-Basri, Qatadah, Muqatil dan kebanyakan mufassirin. Banyak kitab tafsir dia berbuh atas nama Ibn Abbas lah, Hasan Basri, Qatadah, Muqatil. Padahal bukan sebegitu sebenarnya tafsiran Ibn Abbas yang sahih. Bukan begitu juga tafsiran kebanyakan mufassirin yang muktabar lah. Yang keenam, terjemahan yang dipilih oleh kebanyakan penterjemah dan pentafsir Al-Quran dalam bahasa Melayu Indonesia yang dikemukakan di atas. Sebagai contoh itu, selain bersesuaian dengan kedudukan Nabi Sulaiman AS, menurut kaedah dirayah kritikan matan hadis ini, ia juga merupakan tafsiran Ibn Abbas berdasarkan riwayat yang lebih sahih dan lebih kuat. Yang sahih kan? Ibn Jarir At-Tabari, Ibn Munzir dan Ibn Abi Hatim dengan sanad masing-masing meriwayatkan daripada Ibn Abbas bahawa beliau, Ibn Abbas, mentafsirkan firman Allah an zikri rabbi dengan min zikri rabbi. Kerana ingat akan Tuhan ke. Bukan an ni lalai. An cuai, tapi an tu maksudnya kerana min zikri rabbi, kerana ingat akan Tuhan. Dia kuda tu kerana ingat Tuhan, bukan kerana lupa Tuhan. Firman Allah Ta'ala fatafiqa mashan, dia boleh ditafsirkan pula beliau dengan ja'ala yamsahu a'raful khair wa araqibiha hubban laha. Mulalah Sulaiman menyapu dan menggosok tengkuk dan kaki kuda-kuda itu kerana kasihkannya. Bukanlah potong sembelih ke kaki dengan tekuk, tapi gosok kerana kasihkan kuda. Lihat Ad-Durrul Mansur jilid 7 muka surat 178. Tafsiran ini sebenarnya dipilih oleh sekalian ramai ulama. Ramai ulama pilih ni walaupun tak suruh kita ni. Antara mereka ialah Az-Zuhri, Salih bin Kaisan, Mujahid, Qutrub, Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukharinya, At-Tabari dalam tafsir Tabarinya, Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya dan lain-lain lagi. Pilih hak tu sebenarnya, bukanlah sembelih kuda tapi gosok ni. Yang ketujuh, Ibn Hazm, yakni Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm Al-Andalusi Al-Zahiri, meninggal pada 56 Hijrah. Mengkritik tafsiran ayat yang ke-32 dan ayat ke-33 surah Sad oleh pihak-pihak tertentu yang mengatakan Nabi Sulaiman AS tertinggal sembahyang asar kerana terlalu asyik melihat kuda-kuda yang tangkas. Dan baginda juga menghukum kuda-kuda berkenaan kerana telah menyebabkan sembahyang asar baginda terlepas waktunya. Jadi, Ibn Hazm kritik pendapatnya. Kata Ibn Hazm, itu adalah cerita khurafat, cerita karut, palsu, dusta dan mengarut. Cerita seperti ini tidak syak lagi merupakan hasil ciptaan orang zindik. Rekod cerita dah. Menerimanya berarti menerima Nabi Sulaiman AS telah menyeksa kuda yang tidak berdosa. Kita terima riwayat itu, percaya ke riwayat itu. Percaya Nabi Sulaiman jahat. Beliau telah melakukan muslah, perbuatan mencedera dan mengaibkan terhadap kuda. Beliau juga telah mensia-siakan harta yang bermanfaat tanpa tujuan. Kita kata Nabi bazir, khianat, sia-siakan harta setara tu. Menerimanya berarti menerima seorang Nabi lagi Rasul telah mensia-siakan semaya. Tabarruk lagi. Maksudnya kita telah terima riwayat itu, kita percaya Nabi Sulaiman ni lalai. Sia semaya dah.
Tinggal semaya pergi kapal kita dah. Kemudian menghukum kuda kerana dosanya sendiri. Masalahnya dosa dia bukan dosa kuda lah. Bukan kerana dosa kuda, ni bunuh kuda pelik lah. Perkara seumpama ini tidak akan dianggap wajar oleh seorang kanak-kanak berumur 7 tahun sekalipun. Apalagi oleh seorang Nabi lagi Rasul. Apa nak sembelih kuda? Sembelih dia lah. Apa disuruh tinggal semaya? Bukan kuda tinggal semaya dah. Sedangkan makna ayat itu terang dan jelas sekali dah. Nabi Sulaiman AS menceritakan beliau amat sukakan kuda kerana ingat akan tuntutan Tuhan. Tuhan suruh sediakan kelengkapan perang ni nak. Termasuklah kuda-kuda. Sehinggalah matahari menghilang dari pandangan atau sehingga kuda-kuda yang baik dan tangkas itu hilang dari pandangan. Maksudnya laju sangat. Siapa aku? Sejauh mata memandang terah hunggar dah. Kemudian Nabi Sulaiman AS memerintahkan supaya kuda-kuda itu dikembalikan kepadanya semula lah. Setelah kuda-kuda sampai kepadanya kembali, mulalah beliau menyapu serta menggosok-gosok betis-betis kuda dan tekuk-tekuk kuda sebagai menghargai dan menyatakan puas hatinya terhadap kuda-kuda tersebut. Itulah zahir ayat yang tidak dapat menerima makna lain selain itu. Itulah Ibn Hazm kata dah. Nak terima nak belik kot lainnya. Gosok tiba-tiba kata sembelih. Gerak tekuk dah pelik. Mashan ni sapu dah. Di dalamnya langsung tidak ada isyarat kepada apa yang disebut mereka berhubung dengan pembunuhan kuda dan pengabaian solat. Tak ada langsung sebut. Kecuali cahaya ke riwayat tadi lah. Israiliyat ke apa tak. Lihat Al-Fisal fil Milal wal Ahwa wal Nihal jilid 4 muka surat 15 hingga 16. Ke-8. Asar pertama dan asar kedua yang dikemukakan di permulaan perbincangan tentang contoh ketiga. Bagi usul ke-6 itu sebenarnya tidak berasas sama sekali. Sanadnya langsung tidak ada. Sanad pun tak ada dah. Riwayat tadi dah. Tidak layak pun dijadikan sandaran untuk mentafsirkan Al-Quran yang mulia. Sanad tak ada, tiba-tiba kita nak percaya dah. Okey, ke-9. Hadis-hadis yang menyebutkan matahari dikembalikan semula ke waktu asar setelah terbenam untuk membolehkan Nabi Sulaiman bersemayam asar dalam waktunya, tidak ada satu pun yang sahih. Tak sahih berlaku juga. Begitu juga hadis-hadis yang menyebutkan matahari dikembalikan semula dan atau berhenti beberapa ketika untuk nabi-nabi yang lain. Kerana sesuatu sebab sebelum Nabi kita Nabi Muhammad SAW pun tak sahih juga dia kata dah. Nabi lain pun berhenti matahari kerana untuk Nabi lain pun tidak sahih. Kecuali satu dah. Yang sahih ada satu sahaja, iaitu sabda Rasulullah SAW. Inna syamsa lam tuhbas ala basharin illa liyusha'a layaliya sara ila baitul maqdis. Bermaksud sesungguhnya matahari tidak pernah ditahan kerana mana-mana manusia selain Yusha' bin Nun. Pada malam-malam beliau berjalan menuju ke Baitul Maqdis. Hadis riwayat Ahmad. Ini sahihnya ni. Matahari tahan tu supaya sempat pergi tak ada gelap malam. Yusha' bin Nun sajalah. Dan bukannya Nabi-Nabi lain. Tak sahih lakar lain. Kecuali hak ni Yusha' bin Nun. Nak pergi serai Baitul Maqdis lah. Untuk orang Islam menawan kembali daripada musuh-musuh Islam. Yang ke-10. Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani berkata tentang firman Allah. Rudduha alayya. Di dalam ayat yang ketiga surah Sad. Bahawa tidak sabit riwayat Ibn Abbas dan lain-lain yang mengembalikan dhamir ha kepada Asy-Syamsu. Matahari dah. Jadi tidak sahih. Ibn Hajar kata dah. Rudduha tu kembali kepada matahari. Ha tu tidak sahih. Apa yang sabit daripada jumhur ahli ilmu tentang tafsir dari kalangan sahabat dan orang-orang selepas mereka ialah dhamir muannas dalam firman Allah rudduha. Ha tu muannas kembalikannya itu adalah untuk kuda-kuda yang tersebut dalam ayat sebelumnya. Jadi ha kuda tu dia banyak jadi muannas. Seorang muannas dah. Dia kembali rudduha. Bukannya kembali pada matahari dia. Lihat Fathul Bari jilid 6 muka surat 221. Yang ke-11. Ada orang yang berhujah dengan mengatakan apa peliknya kalau matahari dikembalikan untuk Nabi Sulaiman sebagai mukjizatnya. Sedangkan ia mengikut apa yang diriwayatkan oleh Asma binti Umais. Pernah dikembalikan untuk Ali yang telah terlepas sembahyang asar di dalam waktu kerana beliau tidak mahu menyedarkan Nabi SAW yang sedang tidur dengan meletakkan kepala baginda di atas paha beliau. Contohnya Nabi Ali boleh matahari terlewat tergelar tu takut lepas sembahyang asar kerana Nabi duduk atas paha Ali dia.
Apabila Nabi SAW terjaga dengan sendirinya, matahari pada ketika itu telah pun terbenam. Maka dengan doa Nabi SAW, matahari dinaikkan semula untuk membolehkan Ali bersemayam asar di dalam waktunya. Nabi doa pula dah supaya matahari kembali, supaya Ali dia semayam asar. Selepas itu barulah ia terbenam kembali. Itu riwayat Asma' bintu Umays lah. Okey, riwayat ini dipertikaikan oleh sekian ramai ulama hadis. Yang ulama hadis tak percaya belaka ni, belawak kering cerita riwayat ni, cerita ada unsur-unsur Syiah ni. Imam Ahmad berkata ia langsung tidak berasah. Tak ada asah ni, kita karut. Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayahnya menulis, imam-imam besar seperti Malik, pengarang-pengarang 6 kitab utama hadis, pengarang-pengarang kitab-kitab musnad dan sunan, pengarang-pengarang kitab-kitab yang mengumpulkan hadis-hadis sahih dan hasan, tidak memasukkan hadis ini dalam kitab-kitab mereka, merupakan sebesar-besar dalil yang menunjukkan hadis ini langsung tidak berasas mereka. Hadis mereka dia palsu dia. Dia bahkan satu riwayat direka-reka dan diada-adakan selepas mereka. Lihat Al-Bidayah wa Nihayah jilid 6 surat 92. Ibnul Jauzi dan Ibn Taymiyah malah sebelum Ibn Katsir lagi telah menghukumnya sebagai maudhu'. Bukan Ibnul Jauzi dan Ibn Taymiyah. Sebelum Ibn Katsir lagi dah. Sebab begini. Sebelum Ibn Katsir, Ibn Jauzi dan Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah ni tok guru, Ibn Jauzi awal lagi lah. Jauh awal lagi dah. Telah menyatakan hadis ni maudhu' palsu dia. Habislah perbincangan kita pada usul yang kena. Jadi kesimpulannya, contoh ketiga ni, riwayat yang cerita pasal Nabi Sulaiman potong tekak kuda dan kerana lupa Allah ni, kerana lalai ni, tak karut lah. Kerana berdasarkan riwayat yang palsu dan lemah tersebut tak ada sanak pun. Jadi kembali ambil hak asal dan cerita kena ikut hak asal. Iaitu terjemahannya sapu tekak kuda dan kaki kuda untuk mesra dia. Dan tidak bukan kerana cara kuda lupa Allah, tapi cara ke kuda tu untuk bekalan jihad. Kerana ingat Allah lah, sediakan kelengkapan perang dengan kuda-kuda. Itu baru betul dah. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa hamdika, subhanakallah subhanakallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.